Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia. Okay, chemistry student. Okay, chemistry student form 5. Okay, you all dah form 5. So, kita nak bersambung yang hari tu punya. Okay, kita dah belajar oxidation, reduction, for in term of the hydrogen, oxygen, electron transfer and oxidizing agent. So, next. Okay, kita nak belajar tentang conversion of iron 2 kepada iron 3. Cikgu, Oh, ya. Yeah. cikgu tak ikut lagi. Cikgu tak record lagi. Oh, tak apa. Cikgu record guna OBS. Okay, Okay. Okay. So, kita ada bertukar daripada iron 2 kepada iron 3 and iron 3 and iron 2. So, kita ada dua. Both. Okay, kita ada dua cara nak belajar ni. Okay, untuk yang ini. So, yang ini seronoknya bila buat eksperimen. Why? Because we can look. Okay, observation occur. Okay, kita akan lihat apakah tindak balas yang akan berlaku. Okay, pemerhatian yang akan berlaku. Okay, this is the reaction. Okay, so for the A. Okay, A Okay, yang ini. Okay, cikgu masukkan iron 2 sulfate. Okay, dalam tabung uji in a boiling tube. And then the bromine water we put. Okay, so the iron 2 will change color. Okay, iron 2 will change color. Okay, di sini, okay, at here, Fe akan jadi Fe3+. So, anyone can give me the half equation? Half equation, iron 2 become iron 3. Siapa dapat jawab? Aina. Tolong Aina. Fe2 jadi Fe3. Lost electron or gain the electron? Lost. So can you give me the reduction, the ionic equation? Fe2 plus plus 1 electron Jadi apa? produce Fe3 plus. Sebut dulu Fe3 plus baru electron. Okay. Okay. So, biasakan macam itu. Betul. Tapi biasakan begitulah. Okay, so good. So, maksud dia dekat sini Aina, bromine water dia akan bertindak sebagai apa? Act as what? Dia akan bertindak sebagai apa? Kalau dia, okay, sebelum tu cikgu nak soal. Fe2 jadi Fe3, proses apa? Fe2. Oxidation. Oxidation. So, let's mean bromine water at X what? Reducing agent. Itulah cikgu nak dengar. Okay, reducing reducing agent lah. Yalah, reducing agent. Reducing agent. Ya ke reducing agent? Ya. Betul. Bromine water act as a reducing agent. Are you sure, Aina? Kena pelik juga. Betul ke? Oxidizing agent. Aina. Okeylah Aina. Baiklah Aina. Dan bagi tahu dekat mama dia lah nanti jap lagi Aina. Aina. Okay, Aina apa jadi Aina sayang? Oxidizing agent. Okay. Boleh tak kamu tolong bagi cikgu bromine water ni? Okay, dia akan jadi oxidizing agent. So, it will undergo oxidation process or reduction process. Reduction. So, can you give me the equation? Tak pernah lagi ni nak soal ni. Br plus 1 electron produce Br minus. Br boleh duduk seorang-seorang ke Aina? Dia boleh jadi atom ke molekul ni Aina? Nampak dia? Yang ini. Dia diatom. Dia diatomic. So, diatomic, does that mean? Apa? Jadi dia akan plus 2.
Tak, BR ni Electron. dulu cikgu tanya. BR ni dia akan duduk seorang-seorang atom macam ini ke? Tak, dia akan jadi BR2. Barulah kamu seimbangkan yang ini. So, bisa ni ada BR2, so dia ada bromin 2 kan? So, that's mean kita letakkan 2 dekat depan sini. So, elektron jadi berapa? 2. 2. Okey. So, boleh tak bagikan cikgu, apa namanya, ionic equation for the whole chemical equation kat sini. Bagi kat cikgu sekarang. Macam mana cikgu ajar hari tu? Ingat balik. 2 Fe2 plus 2Fe2 plus plus BR2 BR2 produce Fe3 plus Fe3 plus plus 2 Br minus. pandai. Faham tak Aina? Faham? Ingat tu. Okey, jom kita pergi kepada Alia pula. Okey, Alia. Yang ini Alia, Fe3 jadi Fe2 Alia. Okey, Fe3 dia jadi Fe2. Okey. Boleh tak bagikan cikgu ionic equation, half ionic equation, okey, persamaan setengah ion untuk Fe3 convert to the Fe2. Can you? Fe3 plus produce Produce. E2 Betul. Apa? produce Fe2 plus Mana yang kejapnya? Yang mana? Alia, yang ini reduction or oxidizing? reduction. Loss or gain electron? Loss electron. Are you sure? Gain electron. Ha? Gain electron. Gain pula. Gain ke loss ni? Cakap betul-betul. Gain. Sure. Confirm. Sure. Okay. So, Confirm. gain maksudnya sekali lagi. Fe3 So, plus. Fe3 plus Ya. plus electron Akan jadi. produce Fe2 plus. Okay. For the next. Satu lagi. Cikgu ada zinc powder. So, zinc powder akan bertindak sebagai reducing agent. So, reducing agent, can you give me? Okay. Bila dia reducing agent, so that's mean it will undergo the oxidation process. So, can you give me the half equation, ionic half equation and oxidation? Zinc minus electron. Minus tu apa maksudnya? Anak panah? Sekejap. Okay, sekejap. Zinc plus electron. Ini oxidation ke reduction? Oxidation. Loss or gain electron? Loss. Yang ini kamu plus electron? Okay, zinc produce. Zinc plus electron. Zinc jadi zinc. Ya benar. Zinc jadi zinc. Apa? Yang mana silapnya? Yang mana Alia? Zinc donate elektron. Bila zinc donate elektron, maksudnya dia akan jadi ion. Dia akan mengion. Zinc akan mengion. So, kalau dia mengion, maksudnya dia akan jadi ion. So, Zn berapa charge dia Alia? Zn
plus. Okey. Betul Alia. So, kita tolong buatkan cikgu dia punya ionic equation. Ionic chemical equation. Kan? Buatkan. Zinc plus Zinc plus elektronnya balance ke tak Alia? belum lagi. Belum lagi. Mana yang tak balance-nya? Sekejap. Nah, Dah. dah. Yang ini betul ke? Elektron dia ada satu je. Betul dah? Elektron sini ada berapa? Satu. Satu. Dia derma berapa elektron ya sini? Satu. Ini charge dia 2. Oh, dia derma 2 elektron. Dia derma 2. So silap ayat. Dia buang Ini lah kena pula. zinc 2 plus tambah 2 elektron. Okey. So akan jadi zinc N2 plus tambah 2 elektron. So that means Zn plus Fe3 plus. Jadi apa Ina? Alia? Fe FeZn. Fe2 plus 2 plus Fe2 plus Zn. Zn2 plus. So mana yang tak seimbang lagi tadi? Kita letak dekat mana Alia? Dekat depan Zn. Are you sure? Ini 2 elektron. Ini 1 elektron. Nak jadikan dia balance 2 elektron juga macam mana? Kena darab dengan 2 juga. Siapa? Yang ini persamaan ataupun bawah punya persamaan? Ya. Yang atas. So, kalikan dengan 2. So, that means 2 Fe3 plus dan 2 Fe2 plus. Boleh Alia? Boleh. Okay. So, slow Alia. It's okay. Kita belajar. Okay. So, ini ada 2 persamaan. So, maksudnya conversion of the Fe2 plus become Fe3 plus. Or Fe3 plus become the Fe2 plus. Okay. So, inilah yang kita belajar tadi. Iaitu di mana persamaan when Fe2 plus convert to the Fe3 plus. So, from the green to the brown. Okay. Green to the brown. The color change. Okay. Green to the brown. So, that means that is a oxidation process. So, di mana? So, oxidation number will be increased. Okay, tadi kamu dah buat dah. Fe2, dia akan jadi positif 2 kepada positif 3. So, ion to ion, okay, Fe2 plus will be released. Why? Because that is a oxidation reaction. Ingat ini. Oil ring. Okay, oxidation is lost. Maksudnya, electron will be lost. Okay, electron Fe2 plus will be released the electron to produce what? To produce Fe3 plus. Okay, for the meanwhile, for the here, okay, Fe3 plus become Fe2 plus. That is a reduction process. Why? Because the oxidation number is decreased from positive 3 to the positive 2. And bila dia adalah reduction, so maksudnya Fe3 plus will be accept the electron to produce the Fe2 plus. Okay, dekat sini Alia dan Aina faham tak? Faham. Faham. Okay, so good. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Okay, seterusnya. Okay, displacement of reaction of metal from its salt solution. Okay, yang ini dia sikit susah. Okay, kenapa cikgu kata sikit susah? Okay, cuba kamu tengok sini. Okay. Displacement. Displacement ni dalam bahasa Melayu penyesaran. Reaction. Tindak balas penyesaran. Displacement reaction of metal, okay, oleh logam daripada salt solution, daripada larutan garamnya. Okay.
So, displacement of metal. Okay, baca sama saya. Is carried out by adding a metal in a salt solution. Maksudnya saya letakkan logam kepada larutan garam. Of another metal. Maksudnya salt solution kita ada metal. Yang mana metal ni dia tak sama seperti metal yang dimasukkan dalam salt solution. Okay. A more electropositive metal. Maksudnya logam yang lebih elektropositif is able to displace. Dia akan berusaha akan dia boleh menyesarkan a less electropositive metal. Okay, from its salt solution. Boleh tak cikgu nak tanya? Kamu tahu tak? Okay, apakah maksud elektropositif? Aina. Elektropositif. Cikgu rasa cikgu dah ajar dulu. Elektropositif. Apa Aina? Cikgu saya tak pasti. Cikgu tak ajar. Dulu lagi Bab 4 Aina. Predictable. Ha. Ada ke Aina? Tak ada Tak pasti Aina kan? Saya tak pasti cikgu. Aina. Cupid kan? Okay. So, figure 1.8 shows a piece of zinc. Tapi it's okay. Tak apa. Okay. It's added into... Alia tahu ke Alia? Alia tahu tak? Display elektropositif tahu tak apa dia? Kan sama tak tahu juga? Tak pasti. Tak pasti. Tak pasti. Ha, gitu. It's okay. Sabar. Okay. So, kita ada satu logam. Iaitu kita panggil dia sebagai zinc. Okay. Zinc kita letakkan dalam copper 2 nitrate. So, zinc ini, zinc, react with copper nitrate. It will become zinc nitrate plus copper. Okay, ini tidak balas yang akan terjadi. Kenapa boleh jadi macam ini? Okay, why? Because zinc here is more electropositive than copper. Okay, apa pula maksud elektropositif? Elektropositif tu, kalau kamu tengok dekat sini, elektropositif is the tendency of atoms to release electron to form cations. Kena ingat. Electropositivity is the tendency of atoms to release electron to form cation. Adalah keupayaan sesuatu atom untuk mendermakan elektron menjadi cation. Apa maksud cation? Alia, apa maksud cation Alia? Ion yang ada ke belajar? Aina, tahu tak? Alia, Aina, Aila. Cation tu apa? Positif charge ion. Pandai. Ion yang bercharge positif. Okey. Maksudnya keupayaan atom tu untuk mendermakan elektron untuk menjadi ion positif. Yalah. Okey, nak jadi ion positif contohnya kumpulan 1. Kumpulan 1 dia punya valence elektron ada 1. So, 1 elektron tu, to achieve the octet electron arrangement, it will donate or accept electron. Donate. How many electron donate? 1. 1. That's why kenapa contoh sodium. Sodium charge dia adalah Na+. Betul. Sebab dia akan mendermakan. It will lose. It will donate 1 electron to achieve the octet electron arrangement. Itu kena faham. So, maksudnya dekat sini, zinc. Zinc dekat sini is more electropositive than copper. Cikgu, mana kita nak tahu lebih elektropositif ke? Kurang ke? Tak apa. Jangan risau. Jangan risau. Cikgu akan ajar kamu apakah yang akan terjadi. So, sebelum itu, saya nak kamu tolong buatkan half equation at oxidation process and half equation at reduction process. Can you? Boleh tak?
kena kita punya Aina. Aina, cuba buat Aina. Oxidation process. Buatkan untuk saya. Yang ini, daripada sini. Macam mana kamu nak buat half equation at oxidation process? Macam mana? Kita buat zinc dulu lah kan oxidation. Entah, tak tahu. Okay. Zn. Ah, Alamak, sekejap. alamak. Alamak dia ni. Zn. Ah, Arrow. Arrow. Betul ke? Betul ke tu? Zn jadi apa? Kosong Jadi positif. apa dia? Zinc mesti akan jadi Zn2 plus. Zn2 plus. Okay. Plus Aha. 2 electron. Itulah. Betul tu. Aina nampak sini Aina. Zen kat sini Aina. Ni charge dia Aina. Sebab tu jadi ni. Faham? Dah cakap Kelantan. Aina mesti pandai cakap Kelantan. Aina kecek sikit Aina. Kelantan. Malu dah. Alah. Sikit-sikit je cikgu. Boleh? Sikit je. Tak. Ah, Tak fluent lah. tak fluent lah. Okay, cakap lah apa-apa. Bolehlah jadi halua telinga cikgu. Apa? Alamak. Apa? Nak cakap dah. Cikgu Jana cantik apa? Apa? Sama je lah Cikgu Zana cantik. Dia tak ada lain. Lain. Yelah. Aduh, Aina. Yelah, nanti sekejap lagi cikgu kacau kau. Okay, so good. So, ini adalah proses pengoksidaan, oxidation process. Okay, Alia, cuba Alia buat untuk reduction process, Aila. Reduction process. Siapa ke Alia yang akan terjadi, Alia? Cu2 plus 2 plus. tambah 2 elektron Ya. produce Cu. So, ini adalah proses reduction. Pandai semua. Okay. So, let's we go. Okay, kalau kamu tengok ni, Alia, Aina. Kalau kamu tengok sini, zinc, dia akan jadi Zn2+. So, that's mean, zinc atom tadi, yang ini, logam ni, dia akan semakin mengecil. Ataupun it will become thinner. Kenapa? It will be deposit, we call. Okay, dia akan deposit. Deposit tu maksud dia bukan deposit. Dia akan dissolve. Deposit. Cikgu Ziana kau ni. Malam-malam biasalah mamai. Okay. Dia akan dissolve. Okay. Dissolve tu maksudnya dia akan semakin. Bila dissolve dia akan menjadi kecil. Thinner. It will become thinner. So that means logam ni. Okay. Logam yang ni dia akan jadi makin kecil. Sebab itu your observation here. The zinc plate become thinner. So, kenapa? Dia nak bagi sebab. Sebab kepada pemerhatian, kita panggil dia inference. Kena tahu. Okay. How to make a inference? Inference is made from the observation. What of your observation? Your observation, zinc become thinner. So, that means zinc atom ionize to form zinc ion. Ataupun, kamu nak kata, zinc atom release 2 electron to become Zn2+. Ataupun kamu cakap zinc is oxidized. Zinc is oxidized. Antara dua tu lah. Okay. Yang ini kalau dia jadi ion, logam itu dia jadi ion, mesti dia akan dissolve. Ingat tu. Okay. Kalau yang ini pula, Cu2 plus menjadi Cu. Cu2 plus ni ion. Dia akan jadi Cu. Cu ni apa? Cu ni logam. So that means Cu warna apa? Cu warna brown. That's why kenapa ia punya observation brown solid is deposit. Brown solid is deposit. Kenapa? Okay, explanation for the inference. Inference apa? Sebab kepada pemerhatian. Kenapa brown solid is deposit? Why? Because solid copper is formed. Nampak ni? This is we call solid copper. Okay. Ataupun kamu nak kata copper 2 ion receive 2 electrons and form copper atom. Okay. Ataupun kamu nak kata copper ion is reduced.
Tapi saya lagi suka statement yang ini. Yang ini pula saya lagi suka statement yang ini. Okey, saya sarankan kamu ambil yang inilah. Kalau dia tanya sebab, explain. Okay, kenapa? Okay, contohnya lah kan. Soalan akan jadi macam ni. State the observation. Okay, state one observation from the experiment and explain. Macam itu soalan dia. So, beginilah ayat inilah yang kamu kena cakap. Explain, that means the inference from the observation. Ingat tu. Kenapa dia berwarna brown solid? Sebab copper to ion receive 2 electron to become, to forms copper atom. Macam itu. Okey. So, yang ini pula. Okay, yang ini pula. So, kita tahu copper to nitrate adalah garam, salt solution. So, copper to nitrate warna biru. Copper to nitrate warna biru. So, that why? Because it consists copper to ion. So, copper to ion tadi, okay, kenapa, apa yang terjadi? Copper to ions, okay, the blue color will become paler. Kenapa? Okay, anak-anak semua, okay, warna, okay, warna sesuatu larutan, the color of the solution, the color of the salt solution, okay, it show from the color of the ion. So, contoh kat sini, ion kat sini kita ada Cu2+. Cu2+ kat sini, kau nampak sini, Cu2+ dia jadi copper. Ada tak lagi ion copper? Tak ada. Cikgu cakap tadi apa? Color untuk sesuatu salt solution tadi, dia berdasarkan kepada the concentration of the copper ion. Oleh sebab dia dah jadi metal copper, ada tak ion copper lagi? Tak ada. So, that's why kenapa the blue color of copper nitrate solution become paler. Okay, kenapa? Because the concentration of copper to ion decrease. Okay, sebab kepekatan ion copper ini semakin berkurang. Kalau ya anak-anak semua, kalau dia makin banyak sini Cu2+, contoh Cu dia jadi Cu2+, ini baru pekat warna biru. Maksudnya it become more blue color. Kita panggil apa blue color dia makin pekat. More concentrate of blue color solution. Contoh macam itu. Tapi oleh sebab dia jadi logam copper. Okay, bila dia jadi logam copper, dia akan menjadi semakin paler. Paler tu maksudnya apa? Semakin pucat. Makin pucat. Last jadi colorless. Okey. Yang ini faham tak? Faham. Ana faham. Belum lagi masuk, belum lagi habis. Kita tengok yang bawah. Yang ini susah sikit. Okay, ni ya. So, yang ini tadi kamu dah buat. Kamu dah buat tadi. Nek. Kamu dah buat dah ni. Ini kamu dah buat. Tak ada masalah. Ini pun kamu dah buat. Okey, ni adalah ionic equation. Ini adalah persamaan kimia. Yang ini pun kena gunakan. Tapi yang ini. Okey. Cikgu, macam mana kita nak tahu logam tersebut lebih elektropositif ke tak? Okey. Dia berdasarkan kepada, okey, tengok ni ya. Cikgu highlight kan. Okay, dia adalah berdasarkan electrochemical series is a series of metal. Okay. Arrangement according to the standard electrode potential ataupun E note. Cikgu, mana tanya electrochemical series? Electrochemical series itulah yang menunjukkan where the metal is more electropositive. Mana satu logam yang lebih elektropositif. Okey, cikgu, macam mana kita nak tahu? Okey, ia adalah berdasarkan ini. Okey, nampak? Cikgu kata tadi logam kan? Cikgu tak kata metal ion kan? Logam. Okey, logam dekat sini, dia disusun ikut kepada nilai E note. Cikgu, nilai E note tu apa? Nilai beza upaya dia. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, K, potasium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hydrogen, copper and silver. Selalu cikgu dulu masa KBSM,
kita kata dia ikut kepada electrochemical series ni macam ini. Kalau mana nak apply? Kita ikut yang ini. Kalau nak cari makan, Ali, Zainal, Farah suka pergi curi anggur Australia. Ini adalah siri kereaktifan logam. Kalau dia siri elektrokimia ni, electrochemical series ni, dia akan jadi ion. Ini. Ni 2 ion, 3+, 2+, 2+, Fe 2+, N2+, Pb 2+, Cu 2+, Ag+, aurum+. Okay, yang ini adalah electrochemical series. Yang cikgu cakap logam tadi itu adalah siri kereaktifan logam. Ini ion. Ion kita panggil siri elektrokimia ataupun electrochemical series. Oleh sebab kalau dia berdasarkan kepada nilai potential, energy standard electrode potential ataupun nilai E node, kamu kena berdasarkan macam ini. Apa benda tu cikgu? Dia adalah berdasarkan nilai E node yang paling negatif adalah yang di atas. Yang paling dia akan menurun ke bawah, nilai E node akan jadi semakin positif. Dah mula jadi susah topik ni. Nampak tak? Dia dah mula susah. Cuba kamu tengok sini. Cikgu, tadi cikgu kata potasium and then sodium. Tapi kat sini cikgu susun potasium jadi kalsium. Ini memang. Sebab kita susun ikut nilai E node. Yang ini cikgu tak susun ikut nilai E node. Ini dulu punya siri elektrokimia. Tak berdasarkan E node. Yang ini berdasarkan E node. So, yang mana? Yang lebih negatif dia akan berada di atas. K, Ca, Na yang ini. So, ini kita panggil apa? Dia ada charge ke? Dia tak ada charge. So, dia tak ada charge, kita panggil dia logam. Metal. So, logam dekat sini, we call as reducing agent. Kenapa? Sebab reducing agent, it will be donate the electron to become the metal ion. That's we call oxidizing agent. Kalau dia adalah reducing agent, so that means dia akan undergo oxidation process. Oxidation will lose the electron. So that means K dia akan jadi K+. Kalaulah kamu buat persamaan, kamu tidak perlu untuk buat two way of reaction. Just only one way. Contoh, K dia akan jadi K+ tambah elektron. Yang ini ya. Maksudnya dekat sini, untuk kamu akan belajar secara mendalam untuk siri elektrokimia ni, ataupun yang mengikut nilai E node ni di dalam subtopik yang selepas kita akan belajar ini. Kita akan belajar lagi mendalam. Kalau kamu tengok kat sini, logam di sebelah kanan. Metal ion, metal is in my right side and metal ion at my left hand side. That is we call oxidizing agent. Dia punya formula senang je macam ni. Oxidizing agent, dia mesti tambah elektron, dia akan jadi reducing agent. Dia macam ini. Kenapa? Sebab oxidizing agent, it will be undergo the reduction process. So, reduction process will be gain the electron. So that's mean dekat sini. So kamu lihat dekat sini ya, anak-anak semua. Cikgu nak explain yang tentang ayat yang atas tadi. Tak habis lagi sebenarnya. Tengok sini. Sekali lagi ya. Electrochemical series is a series metal arrangement. Dia adalah susunan logam, according to the standard electrode potential, in the order of a most negative. Ini nampak, yang paling negatif, disusun paling negatif to the most positive, kepada yang paling positif, yang mana more electropositive metal are strong reducing. Maksudnya logam, logam yang menjadi ejen penurunan yang kuat. Dia akan mengalami, dia adalah lebih negatif. Lebih negatif. Because kenapa? Sebab E node dia bernilai negatif. So, atom ni atom.
atom ni lagi mudah untuk mendermakan elektron. Atom lagi mudah untuk mendermakan elektron. Tadi dah belajar dah awal sebab cikgu suruh fahamkan betul-betul. Okey, cikgu suruh fahamkan betul-betul. Oxidation it will lost the electron. Okey. Sebab itu dekat satu tadi dia kata, so atom are easier to lose the electron. Atom ni lagi mudah untuk mendermakan elektron. Okey. Sekali lagi cikgu ulang. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, logam. Okey, the metal. Okey, the more electropositive metal. So, which one? The E note is negative. Okay, E note dia negative. Okay, so the atom here is easier to donate the electron. Okay, the lost the electron. Okay, meanwhile, untuk yang di sebelah kiri ini, metal ion di sini. So, metal ion is a ion lah. So, ion dekat sini. Okay, ion dekat sini. Bila it's more positif, nilai E note dia lebih positif. Kamu turun tadi positif kan? So, yang lebih positif nilai yang ini, dia akan jadi the stronger oxidizing agent. Yang bawah, ion. Oxidizing agent. Okay. Yang sebelah kanan tadi, yang lebih negatif akan jadi, yang logamnya akan jadi reducing agent. Yang mana lebih negatif. Jom kita baca dia punya penyataan di sebelah ni. More electropositive metals are located at the higher position in the electrochemical series. Okay, maksudnya logam yang lebih elektropositif. Ni logam lah. Okay, this is a metal. Yang lebih elektropositif, dia akan letak dekat paling tinggi. Okay, dalam ECS. Kenapa? Nilai E note dia adalah negatif. Okay. The reaction that take place involve the transfer of electron from the metal atom to the metal ion. Maksudnya kat sini, logam atom ni, dia akan donate the electron untuk menjadi metal ion. Okay. Maksudnya, oxidation will be occur. Okay. Why? Because the metal will be donate the electron. Okay. Yang mana more electropositive is easier. Okay, dia lagi mudah untuk mendermakan elektron. It will be easier to lose the electron. Okay. The more electropositive metal, the easier is for the metal atom to release electron. Yang ini cikgu explain tadi. Metal at the top. Okay, metal. Maksudnya logam yang berada di atas electrochemical series ni. Okay, are the stronger reducing agent. Okay, metal. Bukan metal ion ya. Metal yang berada di atas dikata adalah stronger reducing agent. Okay, agent penurunan yang kuat. In contrast, sebaliknya, the lower the position of the metal ion. Okay, kita pergi kepada metal ion. Okay, metal ion yang bawah, okay, it's easier for the metal to receive electron. Kalau receive electron, good oxidizing agent. Okay, dia akan menjadi oxidizing agent yang bagus lah. So, maksudnya dekat sini Ag plus, okay, is strong oxidizing agent than contohnya potassium. Sebab nilai E note dia adalah positif. Okay, so Ag plus, okay, yang ini makin nilai E note dia adalah positif. Metal ion. Ingat metal ion ya. Metal ion yang lebih positif akan menjadi stronger oxidizing agent. Okay, meanwhile, for the metal where the E note is more negative, it will become good reducing agent. Okay, where the E note is more negative. So, reducing agent yang bagus lah. Okay. Dari segi itu, kamu faham tak apa yang saya cerita ni? Alia? Aina? Tak faham tak? Cuba tanya. Mana yang soalan yang saya perlu ulang balik? Yang mana? Aina? Yang mana cikgu nak kena ulang balik? Mana yang Aina tak faham? Tak tahulah cikgu nak tanya mana. Ya.
Saya macam Blur. boleh lagi. Okey, tak apa. Kita slow. Okay, macam ni. Nilai E naught yang negatif, okay, dia akan jadi more metal ya. Metal, bukan metal ion ya. Metal yang more, kiranya E naught yang lebih negatif, dia akan jadi more the metal more elektropositif. More elektropositif tu maksudnya dia lagi mudah untuk mendermakan elektron. Sebab apa? Sebab nilai E naught dia adalah negatif. Okay, untuk metal ion. Okay, untuk metal ion, it's easier to receive the electron kalau dia receive electron. So, maksudnya dekat sini, dia akan mudah, lagi kuat oxidizing agent. Okay, cikgu bagi satu contoh, Aina. Copper tindak balas dengan zinc nitrat. Apa tindak balas ni? Ada tindak balas ataupun tidak? The reaction take place or not? Boleh tak copper menyesarkan? Can or not copper atom displace the zinc ion from its solution? Copper duduk dekat mana? Kat bawah. Okay. Zinc ion Tak dekat boleh. mana? Zinc ion dekat sini. Boleh tak copper ni dia nak displacekan zinc ion ni? Tak boleh. Kenapa tak Tak boleh? boleh. Sebab Sebab copper dia less elektro. susah elektropositif. Dia adalah elektropositif yang lemah. Okay, maksudnya dia less elektropositif. Okay. Sebab itu copper tak boleh displace zinc ni. Macam tadi, Zn tindak balas dengan copper nitrat, dia akan jadi zinc nitrat. Cikgu cakap, kenapa cikgu? Sebab zinc tadi is more elektropositif, so dia boleh displacekan copper. Dia boleh singkirkan copper. Dia boleh kick copper ni daripada larutan garamnya. Sebab zinc lebih elektropositif zinc lebih kuat, lebih elektropositif berbanding copper ion. Okay, itu yang kita punya jawapan. Okay, boleh ya Aina? Tak apa, sikit-sikit. Okay, nanti kalau kamu buat latihan, barulah kamu dapat jawab. Alia, kalau cikgu buat macam ni Alia, copper tindak balas dengan magnesium sulfate. Can or not the reaction take place? Copper and magnesium sulfate. Boleh ke tak? Tak, kenapa? Tak. Sebab copper tu less elektropositif. Ya, is less electropositive than magnesium. Boleh? Ini adalah tindak balas kamu punya. Kalau kamu buat dia punya redox reaction lah. Nanti kamu akan buat, kamu akan guna semua logam kat sini. Okay, untuk menyesarkan semua salt solution dekat sini. Okay, kamu akan buat lah. Okay, kamu akan buat tindak balas ni. So, kamu kena kenal pasti. Okay, which one you can identify. Okay, which one is oxidation process. Which one is the reduction process. Which one is oxidizing substance, reduced substance, and oxidizing agent or reducing agent. Okay. Kemudian, kita dah masuk yang ini ya. Displacement reaction of halogen from its source halide solution. Alia, boleh tak bagikan saya apa contoh halogen? Apa contoh halogen? Boleh Alia? Bagi saya contoh halogen Alia. Fluorine. Aina?
Bagi contoh Aina, halogen. Ha. Oh, Aina anak Cikgu Faizah. Oi. Ah, Apa? saya. Blur. Tak ingat. Lupa pula tiba-tiba halogen tu mana? Jap. Oi, budak ni. Jap. Apa dia? Fluorine. Fluorine. Kan cikgu suruh ingat. Alia, Aina. Cikgu dah pernah ajar dah benda ni Aina. Frank Clark belajar ilmu astronomi. Fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. So, ini adalah kumpulan 17. So, kumpulan 17 kita panggil halogen. Okey, apa kereaktifan dekat sini apa? Okey, dia akan undergo the atom of the halogen. The atom. Ini atom lah ya. Halogen has a tendency to receive electron. Okay, kalau dia kata receive electron, maksud dia akan undergo reduction or oxidation process. Receive. Reduction. Dia tulis di sini. Reduction. So, kalau dia ada reduction, maksudnya dia akan jadi oxidizing agent. So that means halogen become more difficult to receive electron. Okay. Halogen become more difficult to receive. Kenapa? Okay, yang ini ya. The reactivity of halogen decrease down in a group 1. So, kamu dah belajar. Okay, bila turun sahaja kumpulan 17, kereaktifan dia akan semakin berkurang. Okay, kenapa? Sebab halogen more difficult to receive electron. Sebab itu kenapa apabila turun sahaja kumpulan 17, kereaktifan akan semakin berkurang. Sebab apa? Semakin turun sahaja kumpulan, dia lagi susah untuk menerima elektron. Bila lebih susah untuk menerima elektron, so the strength of this halogen are oxidizing agent decrease. Maksudnya dia akan menjadi ejen pengoksidaan yang semakin berkurang. Maksudnya yang ini lebih kuat oxidizing agent fluorine, oxidizing agent yang lebih kuat berbanding dengan bromin lah contohnya. Okay, kenapa? Sebab fluorine adalah lebih mudah untuk menerima elektron berbanding dengan bromin. Faham tak yang itu? Kena faham. Yang ini bab apa ni ya? Alia, ni bab apa ni Alia? Tentang kereaktifan kumpulan 17 ni bab apa ni? Bab 4. Bab 4 tingkatan 4. So, kena tahulah ya. So, kalau kamu tengok dekat sini, fluorine ni dia akan lagi mudah untuk menerima elektron berbanding dengan bromin. Sebab itu, fluorine lebih reaktif berbanding dengan bromin. Oleh sebab fluorine ni lagi mudah untuk menerima elektron, so fluorine tadi dia akan menjadi oxidizing agent yang lebih kuat berbanding dengan bromin. Betul tak, Aina? Betul ke Aina? Ngantuk ni. Ngantuk Aina? Kenapa Aina? Ni last Aina. Sikit lagi Aina. Habis. Kalau Aina tak faham, Aina kena buka balik buku tingkatan 4. Betul tak Aina? Kumpulan 17 semakin turun ke kumpulan 17, dia semakin kurang reaktif. Sebab apa? Sebab dia lagi susah untuk menerima elektron. Kenapa dia susah terima elektron, Aina? Sebab saiz dia. Saiz dia lagi besar. Bila saiz dia lagi besar, sambung dengan ayat saya. Force. Force apa? Gaya tarikan antara siapa? The force attraction between Nucleus. And nucleus.
Valence electron. Valence electron become more weaker or stronger? Weaker. So, lagi mudah ke lagi susah dia untuk menerima elektron? Lagi susah. Lagi susah. Badan dia dah besar. Hujung dia 7. Dia nak terima elektron. Memang tidak lah. Badan dia dah besar. Nak terima hujung tu yang dah banyak hujung. Kecuali kalau badan dia kecil. So, mudahlah elektron nak masuk. Tapi oleh sebab badan dia besar, susahlah dia nak terima elektron itu masuk. Faham ke tidak, Aina? Boleh ya? Faham. So kena ingat balik. Sebab itu cikgu kata konten tingkatan 4 kena lagi mantap. Okay? So, conversely, it is easier of the halide ions to release their electron and the strength of the halide ion as a reducing agent. Apa maksudnya? Maksudnya ion fluoride, fluoride ion, chloride ion, bromide ion, iodide ion, astatine ion. Okay, astatine tak payahlah masuk. Okay, is easier of the halide to release their electron. Okay, bila dia turun sahaja kumpulan, maksudnya kumpulan halide ni, halide ion tadi, lagi mudah dia untuk release elektron. Kenapa release elektron pula? Sebab dia dah oktet mah. Bila dia dah oktet, dia nak jadi atom ni balik ini, dia nak jadi ni balik. Tadi dia 8, patutnya dia 7. Dia nak jadi 7. So maksudnya dia akan mengeluarkan elektron. Faham tak? Oktet, daripada oktet dia nak keluar elektron. Oktet tu dah jadi ion tau. Ion tadi kita nak keluarkan elektron untuk menjadi atom. Macam mana? So, dia mesti mengeluarkan elektron. Daripada ni, atom ni nak jadi ion, dia kena terima elektron. Bila terima elektron, dia akan jadi negatively charged. Maksudnya, dia akan jadi charge negatif. Okay, charge negatif. Okay, so maksudnya bila halide ion tu, okay, lagi mudah dia untuk mengeluarkan elektron dia. So, the strength halide ion are reducing agent is increased. Maksudnya dia sebagai ion halide, agent penurunan lebih kuat. Okay, so the displacement of the halogen is carried out by adding the halogen into a solution. Maksudnya, okay, penyesaran oleh halogen. Halogen ni ya, halogen ya. Okay, by adding a halogen into a solution of another halide. Maksudnya halogen tindak balaskan dengan halide-nya. Okay. Kemudian the halogen on at the top of group 17 more reactive. Okay, can displace the halogen at the bottom. Maksudnya kumpulan 17 yang ke atas ni lagi mudah dia untuk displace halogen yang dekat bawah. Okay, faham tu ya? Kemudian figure 1.1 show the chlorine water is added into a test tube containing a KBr. Tengok sini. So, maksudnya dekat sini chlorine dia tidak balas dengan KBr. So that's mean Cl sini, kamu tengok Cl, mana kedudukan Cl? Okay, Cl ini. Mana pen? Okay, pen pakai merah. Okay, tadi apa dia ni? Cl sini. Okay. Yang ini dia akan jadi bromide ion. Bromide sini ya. Bromide ion. Dah, bromide ni lah. Okay. So, Cl tadi, okay, dia lagi mudah, okay, untuk displace the potassium pula, the Br here, Br kat sini. So, maksudnya KCl tambah Br2. Ini akan hasil yang akan kamu dapat. So, dekat sini 2, dekat sini 2. Okay. Maksudnya Cl nanti dia lagi mudah untuk menyesarkan chlorine molecule is easier to displace the bromide ion. Okay. So, kita lihat macam ini.
So, boleh tak Aina bagi saya the half equation of the chlorine? Yang ini. Boleh bagi saya C- equation tak Aina? L2 Cl2 hmm, arrow arrow Cl minus Cl minus plus 1 electron. 1 elektron. Dah, seimbang ke? Tak. Tak. 2 dekat depan Cl, 2 dekat depan electron. Okey. So, ini proses apa ni Aina? Reduction. Ha. Kalau kamu kata dia reduction, dia akan lost elektron ke? Ha. Mana satu Naina betul ni? Betul ke? Common equation. Tak. Dia Ha. Mana pula tu? Ha. Okay. Mana cikgu nak padam yang mana? Ni padam. Ha. Buat balik. Dia terima elektron. Kalau kamu kata dia reduction, dia terima elektron ke dia lost elektron? silap. Ha. Silap. Silap pula. Okey, mana? Cl tu Ha. plus Plus. 1 electron Ha. produce Cl minus. Ha. And then 2 dekat depan electron dengan 2 dekat depan Cl minus. Okey. So, maksudnya kat sini oxidation number dia kosong dia jadi negatif 1. So, penurunan nombor pengoksidaan maksudnya adalah reduction. Confirm. Confirm dia adalah menerima elektron. Sebab cikgu dah ajar oil rig. So, reduction is gain. Okey, confirm Kak Aina? Confirm? Confirm. Confirm. Oh, yakin? Mana pula yang kanannya? Betul. Betul. Betul juga. Okey. Alia pula. Alia. Cuba Alia buatkan yang cikgu punya ni. KBR ni. Kita ambil BR minus pula. Boleh Alia? Buatkan equation Alia. VR2 BR2. Sini BR2 ke sayang? BR minus Okey. Donate plus or receive? Plus. donate. Donate pula. Okey. Donate ke plus eh? Donate. Okey. Donate jadi apa? Produce BR BR plus electron. plus elektron. Mana yang tak seimbangnya lagi tu? BR ni jadi BR ni je ke? BR2. Okey. Lepas tu tambah 2 elektron dekat 2 dekat elektron dengan kat BR. Lagi? Dekat depan BR. Dekat depan BR minus. Betul sini? Ya ke? Terbalik? Tak. Betul? Ya. Tidak. Ah, Betul? ya. Ya. Ini oxidation ke reduction? Oxidation. Oxidation. Because Sebab dia lose lost electron. electron. Okey. So, kalau tindak balas yang ini, okey, the colour of the potassium bromide, okey, ni ya, colour dia ni ya. Okay, change from colourless to brown. Maksudnya potassium bromide nanti kamu akan bertukar daripada colourless pergi ke brown. Kenapa? Okay, kalau dia kata KBR, maksudnya kamu lihat kepada equation BR. So, equation BR dia akan jadi bromine. So, maksudnya apa yang terjadi? Apa yang terhasil? Bromine molecule is formed. Okay, ataupun kamu nak sebut yang ini. Bromide ion release electron to form bromine molecule. Ni, bromide ion release electron to become the bromine molecule. Okay, ataupun bromide ion is oxidized. Okay, bromide ion ni oxidized. Dia akan teroksida. Okay, lagi satu, color untuk chlorine pula. So, chlorine kamu tahu dia berwarna greenish yellow. So, greenish yellow tadi, dia akan bertukar menjadi colorless. Kenapa? Kalau kamu tengok sini ya. So, because
the chlorine molecule accept the electron. Dia akan menerima elektron to form the chloride ion. Okay, dia akan jadi chloride ion. So chlorine here, it will be reduced. Dia akan diturunkan. Okay. So, the half equation dia begini tadi yang kamu sebut tadi. So, the chemical equation kita boleh balance kat sini, balance kat sini. So, dia akan dapat yang inilah. So, untuk jadikan chemical equation, just we put the potassium here and potassium here. Okay. So, you can look the observation kat sini. So, colorless tadi dia akan jadi brown. Greenish yellow dia akan jadi colorless. Okay. So, inilah yang perlu kamu ingat. Okay. Kalau untuk molekul, untuk halogen ni, okay, untuk halogen, cikgu yang ini pakai nilai E0 ke? Tak payah. Yang ini dia tak pakai nilai E0. Yang tadi kita pakai nilai E0. E0 tu tadi apa? Standard electrode potential. Okay. So, semakin Frank Clark belajar ilmu astronomi. So, bila dui atom ni ataupun halogen ni tadi semakin ke atas, dia adalah semakin kuat sebagai oxidizing agent. So, dia sebagai oxidizing agent maksudnya dia akan mengalami proses reduction. Reduction maksudnya dia akan gain elektron. Sebab itu kat sini molekul dia semuanya dia akan menerima elektron. Okay, faham tak yang itu? Okay, kemudian untuk yang ini we call halide ion. So, halide ion apabila turun sahaja kumpulan, dia akan menjadi reducing agent yang kuat. Okay, yang bertambah. Kenapa? Sebab dia lagi mudah. Okay, dia lagi mudah. Okay, untuk kalau reducing agent ni cikgu cakap sebagai apa? Sebagai dia akan undergo oxidation process. So, that means it will be release the electron. Maksudnya kalau kamu tidak balas ini jadi ini, so ini akan terbalik jadi ini pula. Okay. Jangan pula kamu start yang daripada sini. Kamu kena start daripada sini. Okay. Ion jadi ini. Macam tadi, yang ini. Macam ini. Ni ion kan. Ion ni dia akan jadi ini. Dia akan donate elektron. Kenapa dia donate? Sebab dia adalah oxidation process. Okay. Boleh? Okay, kita tengok sini. The more reactive of halogen, the easier it is for the halogen to accept electron. Kita cakap tentang halogen ya. So, semakin reaktif of the halogen, easier for the halogen to accept the electron. Okay, to accept the electron. Okay. Maksudnya apa? Kamu dah belajar. Okay. Semakin turun bawah, dia semakin tak reaktif. Semakin naik atas, dia makin reaktif. Maksudnya, semakin reaktif halogen tersebut, lagi mudah dia untuk menerima elektron. Okay. Halogen that are located at the top of the group 17. Okay, yang di atas itu are stronger as a oxidizing agent. Kenapa dia stronger oxidizing agent? Sebab dia lagi easier to accept the electron. Dia lagi mudah untuk menerima elektron. Okay, di sebaliknya, the lower the position of halide ion. Ni halide ya. Okay, halide ion, the lower. Lower tu maksudnya kat mana? Dekat bawah. Okay, the lower the position of the halide ion in group 17, it's easier for halide to release the electron. Dia lagi mudah dia untuk melepaskan elektron. Semakin halide ni pula, semakin turun ke bawah, dia akan lagi mudah untuk menjadi reducing agent. Kalau halide untuk halogen pula semakin naik ke atas, dia semakin kuat sebagai oxidizing agent. So, halide ion that are located at the bottom of the group 17. Okay, maksudnya halide ion yang berada di bawah group 17 tadi, dia lagi kuat menjadi reducing agent. Dia lagi kuat untuk menjadi agent penurunan. Dari segi sini, faham tak Aina dan Alia? Faham. Faham. Okay. Cuba fahamkan nanti lagi sekali kalau tak faham ya. Okay, senang cerita macam inilah. Untuk halogen, naik ke atas jadi oxidizing agent yang kuat. Okay, untuk halide, turun ke bawah, dia akan lagi kuat menjadi reducing agent. Ingat ya. Okay. Using acetable halogen, can you take place? Okay, yang ini. Okay, yang ini soalan dia yang ini. Okay, boleh tak dia kata? I2, okay,
tindak balas dengan KBr. Nah, boleh tak? Boleh ke tak? Boleh tak iodine ni dia displace Br minus ni? Can or not? Boleh tak? Tak boleh. Tak. Sebab? Tak. Sebab? Sebab BR Lagi reaktif. Yelah. BR2 lebih reaktif. So, bila dia reaktif, maksudnya BR2 lagi senang sebenarnya. Bukan BR minus. Okay. BR maksudnya iodine ni. Okay, iodine ni is less oxidizing agent. It's weaker oxidizing agent than bromide. Okay. So, dia adalah lagi mudah. Okay. Lagi mudah, lagi susah lah untuk menerima elektron berbanding dengan bromide ion. So, nanti kamu akan buat eksperimen yang ini. Tapi dia agak susah lah. Sebab dia pakai in 1,1-trichloroethane. Jarang kita guna ni. Sebab dia adalah dalam bentuk organik. Okey, nanti kamu akan buatlah dalam makmal kamu. Okey. So, kamu boleh tengok. Okey, macam buku teks ni. Okey, dia dah ada QR code. So, QR code ni kamu boleh tengok video. Okey. Bolehlah nanti scan. Okey, buka kamu punya buku digital. Buku teks digital tu. Kamu scan. So, kamu boleh tengok sambil-sambil nak tidur nanti. Cubalah tengok. Dia banyak tau QR code kat sini. Video. So, kamu boleh tengok. Okey. Jom kita cuba buat soalan self-assess 1.1. Are you ready, guys? Dah sedia belum? Jom kita buat sama-sama. Catat dah dekat mana-mana yang kamu nak. Buatkan jawapan je. Okey, tak perlu nak susah hati. Okey, dah sedia Alia? Dah sedia Aina? Okey. Aina, boleh tak bagi saya maksud redox reaction? What is the meaning of redox reaction? Alia. Can you give me the definition of redox reaction? reaction where both reduction and oxidation occurs simultaneously. The chemical reaction whereby the oxidation and reduction reaction occur simultaneously. Okay, good. So, soalan the question number 2. Okay, table 1.5 shows the equation for the several redox reaction. Okay, for the each of the above reaction, okay, can you, dia kata, write the half equation of the redox reaction, oxidation and reduction. Can you identify the oxidized substance, the reduced substance, the oxidizing agent and reducing agent, and explain your answer in terms of transfer of electron. Okay, kita pergi kepada tindak balas yang pertama, Alia. Alia, okay, cuba Alia buat ini, Alia. So, boleh tak Alia buatkan saya tindak balas oxidation and reduction. Okay, yang pertama, tindak balas nombor 1. Okay, tindak balas nombor 1, oxidation and reduction. Okay, bagi saya equation dia, Alia. Cu produce reduction. Cu plus 2 electron produce Cu2 plus. Cu plus Cu. So, itu oxidation ke reduction, Alia? Cuba tengok betul-betul, Alia. Include oxidation number or reduce reduction. So? Oxidation Cu produce Cu plus electron. Cu plus electron. Macam ni je. Are you sure? Cu2 plus. Berapa elektron sini? 2. Okay, apakah reduction dia? Cu2 plus. Ni.
Ag plus electron plus elektron. Oh, lepas tu? produce Ag. For Ag. Ag jadi apa Ag? Ag plus Yang mana? Kiri ke kanan? yang kiri. Okey. So, boleh tak Alia bagi tahu dekat saya? Okey. Manakah oxidized substance? Oxidized substance Cu. Reduced substance? Ag. Dia apa? Ag plus. Okey. Yang mana oxidizing agent? Ag plus. Ag plus. Mana reducing agent? Cu. Boleh tak kamu explain dekat saya dari aspek in term of transfer of electron? Copper. Pertama. Copper. Copper will release 2 electron to produce copper 2 plus. Okay, manakala untuk Ag plus? Ag plus will receive 1 electron to produce Ag Okay. atom. So, tadi kamu kata Ag ion as a oxidation agent, right? Okay, kenapa Yeah. Ag ion as a oxidizing agent? Kenapa dia sebagai agent peroksidan? Why? Because Ag ion will oxidize copper. Dari segi elektron transfer, sayang. Ag ion will Ag accept, ion receive or donate will electron. receive electron. Electron. So, meanwhile, for the copper, Will donate 2 donate electron. Sebab itu, copper as a reducing agent. Boleh? Ag Okay. Good, Alia. Okay, kita pergi kepada soalan reaction number 2. Okay, Aina. So, Aina, nombor 2 Aina. Boleh Aina tolong buatkan saya the half equation for the oxidation first? Nombor 2. Oxidation